Bermula kadar hajat itu bersalah-salahan ia dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. Maksudnya hajat kita tu, kehendak kita tu berbeza-beza. Ikut pada perangai lah. Kalau orang yang cenderung pada minat dia dengan kenderaan, katakan, dia lebih cenderung lah menghabiskan harta dia ke arah itu. Kalau orang yang cenderung dengan ilmu, keilmuan, dia akan lebih cenderung lah nak cari buku-buku, kitab-kitab ilmiah, berhabis duit kat situ. Ya. Jadi ikut pada kecenderungan masing-masing lah. Ya. Ada kecenderungan itu hanya memberi manfaat untuk dirinya sendiri, dan ada kecenderungan manusia, hajat manusia itu dia dapat beri manfaat kepada orang lain. Tetapi yang dipuji pada kadar yang kuat ia mengerjakan ibadah dengan sebabnya, yang terpujinya bila mana kehendaknya itu, hartanya itu dihabiskan dengan untuk tujuan beribadah dan juga yang beri manfaat kepada orang lah. Jadi ibadah ini janganlah kita fikir hanya dalam bab dia pergi haji dan umrah sajalah. Dia berhabis duit, dia pergi haji dan umrah saja. Ini pun saya cadangkan. Bagi orang yang mampu untuk pergi haji dan umrah ni, maka cuba tukar tengok, dia umrahkan orang lain, dia hajikan orang lain. Ataupun duit yang digunakan itu dia gunakan untuk membantu saudara-saudara yang susah. Sebab kadang-kadang kita bimbang, takut-takut kita tersalah sangka bahawa hanya dengan ibadah umrah tu saja, ia berhaji sajalah yang ayangkan ni tak. Ni cerita bagi orang yang mana kalau dia ni memang dia faham macam tu. Tapi kalau dia umrahkan orang lain, pahala orang yang pergi tu dia dapat, dan dia dapat lagi doa orang yang dapat pergi tu. Ini pandangan sebab ada ulama kata begitu. Adapun dengan macam kita jadi ejen umrah tak salah lah. Memang kerja dia lah tak daripada umrah ni kan. Tapi ibadah itu tu dah cakap ni. Maksudnya bukan hanya kita berhabiskan duit itu. Sebenarnya dalam bab kita menyalurkan keuangan itu kepada orang-orang yang memerlukan, atau kita mengumrahkan orang atau menghajikan orang. Ini kita duit lebih lah ni. Adapun yang lebih daripada kadar memadai, maka ada padanya 3 kebinasaan. Adapun yang lebih daripada kadar memadai, maksudnya kalau dia ni berbanyak lebih daripada kemampuan dia, ataupun dia berlebih-lebihan dalam berbelanja, dengan dalam perkara kita sebut boros lah. Yang ni tajuk dia kikir tak, kedekut tak, bakhil kan. Tapi dalam bab memenuhi kehendak hajat dia tu, dia tak kikir pula. Terutama dalam bab hobi, minat dia, urusan dunia. Jadinya ada padanya 3 kebinasaan. Pertamanya, menyeru ia kepada maksiat. Maka bahawasanya orang yang kaya lebih kuasa atas mengerjakan maksiat daripada orang yang miskin. Kenapa? Sebab orang yang kaya ini dia punya kemampuan, kekuatan kewangan. Jadi dia mampu nak buat apa sahaja yang dia nak. Sebab apa? Pada dia wang ini boleh membeli segala-galanya. Ini yang kisah Bani Israel. Yang kisah 3 pemuda ni, yang cerita dah pada kuliah-kuliah yang lalu pun. Yang mana seorang lelaki ini, yang mana dia ni mempunyai kuasa kewangan. Satu hari datanglah sepupu dia ni. Dia ni jatuh hati dengan sepupu dia, tapi sepupu dia tak nak dia pun. Datang minta bantuan dia. Sebab apa? Dia ni kesempitan kewangan, nak bantu keluarga dia. Maka lelaki ni bagi syarat, boleh kalau kau nak, aku boleh pinjam. Tak payah pinjam pun tak apa, aku bagi terus. Kau ambil lah dengan syarat. Ini dengan syarat. Dengan syarat kau tidur dengan aku dulu. Jadi sebab wanita ni tak ada pilihan. Inilah cara ni nak dapat duit, inilah cara sebab apa? Terdesak sangat nak gunakan wang. Maka dia sanggup.
Tapi sebelum melakukan perbuatan tersebut, wanita ini ingatkan kepada lelaki kaya tadi, takutlah engkau pada Allah Ta'ala. Ya, takutlah kau pada Allah. Jadi bila perempuan ni sebut macam tu dia ke dia, baru dia tersedar. Baru dia tersentak bahawa, Masya Allah lah, rupanya aku ni dah lari jauh dah. Ya, rupanya aku ni dah lari jauh pada apa yang sepatutnya. Maka dia pun terus tinggalkan wanita tersebut dan dia terus bagi duit itu, engkau pergilah. Kan? Engkau ambil lah duit ni, engkau pergilah. Tak payah bayar, kau pergi terus jalan. Tak payah lagi dah. Enggak. Sebab apa? Contoh sini teladannya ialah lelaki kaya ni tadi dia berkuasa kata orang yang miskin, orang yang berhajat. Ini sebut tadi ni. Bila orang yang mana hartanya banyak itu, bila mana dia memerajai lebih daripada kadarnya, dia akan menyeru kepada maksiat. Maka bahawasanya orang yang kaya lebih kuasa atas mengerjakan maksiat daripada orang yang miskin. Dan setengah daripada memelihara daripada maksiat itu bahawa tiada kuasa engkau mengerjakannya. Ya, setengah daripada memelihara daripada maksiat. Maksudnya kita menjaga diri kita daripada melakukan maksiat ialah dengan cara kita tidak melakukan maksiat tersebut. Walaupun kita mampu untuk melakukannya. Inilah yang kata sifat takwa dalam diri ni. Ya, dia mampu buat. Dia boleh nak buat maksiat tapi dia tak buat. Dia boleh je gunakan duit itu untuk berjudi, ya, untuk main weko, boleh. Tapi dia tak buat. Dia mampu tapi dia tak nak. Ini yang kata takwa tadi tu. Sama juga seperti zuhud. Ya, orang yang zuhud kita panggil tak? Pada kita faham, orang yang zuhud itu pakaiannya lusuh, ya, mukanya kusut masai, mata pun cengkung, muka penat, kan? Ya, itu kita zuhud orang ni, kan? Pengertian zuhud yang sebenar ialah mereka yang mampu untuk memiliki lebih daripada apa yang mereka ada. Tapi mereka tak ambil, tak buat. Nah, dia mampu je nak pakai kereta yang berharga 200,000 lebih tu. Tapi pada dia buat apa? Kan? Nak bawa siapa pun. Tak. Habis dia tak payahlah, tak ada keperluan pun. Cukuplah pakai kereta yang harga di bawah 30,000 pun okey lah. Tak masalah lah. Pada dia tak. Pada dia mampu. Bukanlah kita kata orang ni kedekut. Tak. Sebab dia tengok. Aku nak buat apa pun. Nak pergi mana pun. Nak, anak semua dah kerja-kerja dah besar-besar, semua dah ada kereta sendiri. Nak apa nak kereta besar lagi? Tak. Dia mampu tapi tak ada keperluan pun. Kan? Maksudnya itu zuhud itu. Dia mampu tapi dia tak nak. Dan dia lebih memilih takwa lagi. Sebab pada dia kalau aku miliki benda macam ni, mungkin menjauhkan aku ataupun menjadikan aku seorang yang bongkak. Jadi tak payahlah aku buat macam tu. Dan sabar pada ketika kuasa itu lebih sukar daripada sabar pada ketika lemah. Sabar ketika berkuasa. Maksudnya kita ni, ketika kita ada kuasa, kita ada tenaga ni, lebih sukar daripada ketika kita lemah. Contoh bulan puasa pun cukup lah. Bulan puasa ya. Bila mana ketika lapar tu, ya, kawan nak ajak pergi jogging, tak nak, kau gila, kau bulan puasa pula ajak pergi jogging, bahal kau ni tak, kan? Tapi kalau bukan bulan puasa, tenaga tu ada 10 round boleh, kan? Tak ada masalah pun, sebab tenaganya ada. Itu contohnya tak. Maksudnya ialah ketika orang itu, yang pertama dia punya kuasa, dia akan lebih mudah tergelincir berbanding ketika dia dalam keadaan dia susah. Yang keduanya, kalau seorang itu dalam keadaan dia bertenaga, maka dia lebih sukar untuk menahan sabar berbanding ketika dia dalam keadaan dia lemah. Dan yang kedua, bahawa menyeru ia kepada bersedap-sedap dengan segala yang harus dan halal, dan apabila adalah badannya biasa bersedap-sedap, nescaya tiada kuasa ia meninggalkannya, baik dari segi makannya, baik dari segi syahwatnya tak, dan nescaya bersangatan kasihnya akan harta. Dan apabila kasih ia akan harta,
nescaya terjadi padanya beberapa kesalahan. Ya, sebab apa? Dia ini biasa, ya, biasa bila mana dia banyak harta, dia banyak wang, maka pada dia beli benda-benda yang tidak nyata apa-apa pun pada dia tak ada masalah. Sebab dia membeli itu bukan sebab keperluan. Dia beli itu sebab pada dia tengok, dia suka. Dia suka je. Tapi tak pakai pun. Berapa banyak orang yang macam tu tuan. Ya, cuba kita tengok kita balik. Yang rajin beli kat, ya, kat Shopee, kat Lazada, kat mana tak. Cuba tengok. Kadang-kadang kita check balik. Berbanding kita beli di, ya, pasar raya sebenarnya yang betul, yang secara fizikal pun kita berkira tak. Tapi kadang-kadang kita beli barangan melalui talian, atas talian ini, kadang-kadang kita tak sedar. Apa benda aku beli ni tak? Apa benda yang pada tak pakai pun, tak ada keperluan pun. Sebab apa? Sebab ketika itu kita ada wang. Tak? Kita boleh beli. Dan mudah je, tekan je. Tak? Setuju je tak? Jalan. Tak ada masalah. Sabda Nabi Isa alaihissalam, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Ya, huwa min kalamin. Yang ini kata-kata daripada Nabi Isa alaihissalam. Seperti mana yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Abu Nuaim. Artinya, kasih akan dunia kepala tiap-tiap kesalahan. Maksudnya bila mana dia ini, harta dia, wang dia, ringgit dia ni lebih cenderung kepada berbelanja untuk urusan keduniaan, maka akan lebih dekatlah dia kepada kesalahan. Macam saya cakap tadi lah, membeli barang atas talian, bukan atas keperluan, tapi sebab suka tengok, suka beli. Tapi bukan, tak ada tujuan pun. Bukan untuk tujuan ibadah, bukan tujuan untuk bagi orang yang memerlukan, bukan tujuan tu. Sebab dia suka je. Maka ini yang dikatakan ra'su kulli khati'atin. Kepala kepada tiap-tiap kesalahan. Apa kesalahannya? Kesalahannya ialah berlakunya pembaziran. Salah lah tu. Kan? Kenapa membazir itu salah? Sebab membazir itu inna mubazirina akhawatu syaitan. Kerana orang yang membazir itu adalah saudara. Ya, dalam ayat ni sebut saudara, bukan sebut kawan, bukan sebut sahabat, saudara. Akhawatu syaitan, saudara syaitan. Kan? Maksud saudara tu tentu ada darah daging kan tak? Kalau kawan ni boleh tentu tak ada darah daging kan? Saudara ni punya rapat lah nak bagi tahu bahawa inilah sifat orang yang membazir. Kerana bermula menjatuhkan ia kepada yang syubhah, kemudian kepada yang makruh, kemudian kepada yang haram. Ya, bila mana orang yang membuat berbelanja dengan tujuan yang boros ini, dia mula-mula jatuh kepada syubhah dulu. Ya, kemudian bila dah kepada syubhah, dia naik pangkat lagi, jadi makruh pula. Makruh ni benda yang Allah Ta'ala benci. Ya, dan kemudian jatuh kepada haram. Macam kita makan lah. Kita makan kali pertama dalam kadar, ambil dalam kadar yang secukupnya itu, okey, harus kita makan ketika itu. Kemudian kita tengok sedap pula ni tak. Kan? Sekarang rumah kedua boleh tentu lagi sedap macam ni. Kita pun tambah lagi. Tambah yang kali kedua tu, kita tidak ada jaminan untuk kita habiskan makanan tu tak. Tak ada jaminan. Sebab yang pertama tadi makan sebab lapar. Yang kedua kita tambah banyak lagi kan. Makanya tak ada jaminan boleh habis, jatuh pada syubhah. Rupanya dah makan habis tu, dah tak habis pun. Kan? Makanya kita ada lagi makanan sepatutnya tapi tak habis, akan jatuh pada makruh pula. Maksudnya apa contoh yang jatuh pada makruh ni? Ya, kita ambil ayam, ambil apa semua, kita just gigit-gigit dia. Nak bagi syarat supaya orang boleh makan. Nak ambil cubit-cubit, tinggalkan sisa tu banyak lagi. Kalau paha ayam tu kita cubit sebahagian, tinggalkan banyak tu lagi. Nah, itu yang boleh membawa kepada haram. Ya, bawa kepada haram. Jadi dalam bab makannya, ya, contoh dia macam tu lah. Ya. Sebab makan pertama untuk keperluan tak. Makan yang kedua tu, kalau kita makan yang kedua betul sedap, pasti akan habis lah. Sebab tu yang kata makan pada kadarnya, ambil dulu, rasa dulu tak. Bukan terus letak menimbul, confident dia macam nak habis, kemudian tak habis makan pun. Kan? Dan yang ketiga,
bahawa melalaikan ia daripada zikrullah. Kenapa orang yang mana berharta ini berbelanja dengan cara tak betul ini akan menyebabkan kebinasaan? Sebab salah satunya, yang ketiganya, sebab melalaikan ia daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Disibukkan dengan urusan dunia dah. Makanya Allah Ta'ala sibukkan dia lagi. Sebab tu tuan-tuan, jangan pernah kita ni sibuk-sibuk kita macam mana pun cuba kita kenal tak. Bila mana time sepatutnya kita berada di mana ketika itu, ketika mana waktu semayang tu di mana kita betul berada kan. Makanya tidaklah kita lalaikan. Kerana berhimpun di dalam hati itu berbantahan dengan umpama kuli dan perhitungan, dengan umpama kongsi dan segala fikiran pada menghasilkan, pada menambah harta itu. Mula-mula apa maksud di sini? Sebab apa? Sebab bila mana kita ni jauh daripada mengingati Allah SWT, makanya dalam hati kita ini berbantahan, melawan apa yang Allah Ta'ala sarankan, apa yang Allah perintah berlawan. Takkan salah pula aku nak ni tak? Dia duk melawan macam tu. Tak adanya aku ambil ni dan tak boleh bazir punya lah. Ini semua dialog korun punya lah. Sebelum korun Allah Ta'ala jadikan dia kaya tak? Takkan mungkin lah, takkanlah aku ni nak lalai daripada mengingati Allah. Sedangkan aku sebelum ni okey, taat dia perintah Allah. Tak mana mungkin aku boleh ni. Sebab dia berajatkan nak jadi kaya tadi tu. Sedangkan Allah Ta'ala Maha mengetahui. Dan Nabi Musa pun ingatkan dia, biarlah engkau kekal dalam keadaan miskin macam ni. Sebab dengan cara begini kau lebih hampir kepada Allah. Tapi dia kata tak. Macam mana dengan miskin macam ini boleh ingat pada Allah? Orang kaya lah boleh ingat pada Allah. Senang nak tolong orang, nak bantu orang nak. Tapi hakikatnya, memang betul apa yang korun cakap tak. Benda yang dia cakap, benda tu lah yang dia buat. Dia kata bila mana dengan kekayaan dia dapat bantu orang, rupanya bila dia kaya, dia yang menghalang orang nak bantu orang pula. Inilah sebabnya. Makanya sebenarnya kekayaan itu bukanlah satu benda musuh, tetapi sekiranya dalam jiwa kita, dalam hati kita ni ada niat dan juga kita tahu bahawa harta yang kita miliki itu ialah milik Allah. Kita cuma pengurusnya sahaja. Kita sebenarnya sebagai pengurus harta sahaja. Sebab tu tak dilarang untuk orang menjadi kaya kan. Sahabat Nabi SAW, Abdul Rahman bin Auf, Osman bin Affan dan ramai lagi lah sahabat yang kaya-kaya tak. Tidaklah menjadikan kekayaan itu mereka jauh pada Allah SWT. Bahkan bertambah-tambah lagi kekayaan tak. Jadi itulah. Tetapi nak ceritanya ramai orang yang tertipu dengan harta kekayaan. Itu cerita dia, ramai. Ada je yang baik-baik, tapi ramai yang tertipu. Sama juga seperti mana Rasulullah sabda, nikmat yang paling orang lupa ni ialah nikmat kesihatan. Nikmat kesihatan ni ramai orang lalai. Waktu dia sihat, waktu dia bertenaga, maka ketika itu dia lupa nak mari surau, mari masjid, mari nak tambah ilmu, nak buat ibadah sunat, banyak nak puasa, banyak nak solat sunat, solat tahajud, jaga solat fardu, dia lupa. Tapi bila mana Allah Ta'ala nikmat sihatnya itu, baru dia terasa, ya Allah, kalau aku sihat, seronok tengok orang petang-petang naik motor pergi masjid, seronok tengok orang dapat duduk lah kuliah tak. Itu memang normal. Sebab manusia itu. Sebab itulah saya ingatkan, rebutlah 5 sebelum 5. Irtanim khamsan qabla khamsin. Masa sihat sebelum sakit, masa muda sebelum tua, masa kaya sebelum miskin, masa lapang sebelum sempit, masa hidup sebelum mati. Sama tak? Rasul sebut masa hidup sebelum mati. Maksudnya orang mati pun nak minta balik ke dunia. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang yang buat dosa ni dah masuk neraka dah pun,
minta pada Allah nak balik semula ke dunia supaya nak beramal. Ini Rasulullah sebut tadi, masa hidup sebelum mati. Waktu kau hidup kat dunia, kau tak nak terfikir pun nak buat benda-benda macam ni. Tapi bila dah mana mati, baru kau fikir, baru terfikir nak buat ya. Dan orang yang pula beramal pula dapat pahala pun banyak, mereka pun minta balik juga sebab nak menambah amalan. Ya, orang yang mana ahli neraka tadi, dia minta balik ke dunia sebab dia nak beramal, dia nak bertaubat. Memang takkanlah. Orang yang soleh pun, orang yang baik pun minta juga. Sebab apa? Nak tambah amalan, tak cukup. Dan amalan apa yang mereka nak minta pada Allah kalau mereka ni balik ke dunia? Mereka tak minta nak solat, mereka tak minta baca Quran, mereka tak minta nak pergi umrah, pergi haji, mereka tak minta nak pergi apa lagi. Yang mereka minta cuma mereka nak bersedekah. Fa as-sadaqah wa aku minas solihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Orang macam ni pun Allah tak bagi minta mahak, ya tak ada dah. Walaupun kau nak balik tambah amal pun tak boleh sekali je. Kan? Orang jalan neraka pun minta, orang yang baik pun minta juga. Yang neraka balik minta supaya nak taubat, yang baik minta supaya nak tambah amal. Dua-dua tak dapat. Sebab apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa ni pasti akan merasai satu kematian. Nak hidup dua kali macam mana? Nak kat dunia ni mati. Kan? Maksudnya sekali bila kita rasa mati, kemudian kita dah hidup balik, dah tak akan mati dah bila-bila. Ya, tu je lah. Maksudnya dua-dua ni Allah Ta'ala tak perkenankan lah. Ya, sebab ini yang ada sekarang ni. Sementara kita duduk hidup, duduk sedut oksigen lagi ni, masih lagi boleh angkat tangan, boleh lagi berjalan. Beramal lah sekarang. Ya, jangan tunggu dah esok kita dah terbaring, kita dah susah, dan nak buat amal baru terfikir dah jangan. Sekarang dengan sihat. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita buat amal ketika sihat macam ni, ditakdirkan esok kita satu hari kita sakit, dah tak boleh mari masjid dah pun. Tengok je lah. Tetapi pahala solat jemaah kita dapat sampai kita mati. Sama je, tak berubah pun. Kita naknya semua. Biar kita hari ni, kita istiqamah datang ke masjid, solat berjemaah ni, duduk dalam kuliah semua tak. Biar sibuk sekarang. Biar orang kata sakit sekarang lah. Biarlah kita kata susah sekarang. Ditakdirkan esok satu hari kita tak sihat, kita dah terbaring kat rumah dah. Janganlah kita rasa susah hati. Janganlah kita rasa sedih. Sebab orang yang dah mana diistiqamah melakukan amal baiknya itu, bila mana dia terhalang untuk melakukan kebaikan tersebut, pahala kebaikan tetap dia dapat tanpa dikurangi walau sedikit pun. Okey ya, tahu? Orang kata ibarat dapat pencen. Pencen pun separuh daripada gaji kan? 50%, 60% lah. Ini tak ada. Sama je. Sama saja. Kalau kita pergi dulu semayang, contoh kata dapat pahala 27, tak tahun depan dapat. Sama je kita dapat walaupun kita terbaring. Tak nak ke kita macam ni? Nak. Biarlah sekarang tak apa. Biarlah sekarang ni kita rasa macam Allah benar. Allah macam-macam tak apa-apa. Sebab satu hari nanti kan, Allah Ta'ala yang kita risau. Kan? Sampai kita meninggal dunia baru terhenti pahala tersebut. Nak. Jadinya itulah kita nak. Orang kata dapat pencen. Bukan pencen dikurangkan pendapatan. Tak. Sama dapat. Okey tu. Kemudian pada memeliharanya, kemudian pada mengeluarkannya sekalian yang tersebut, menghitamkan ia akan hati dan menghilangkan ia akan jernihnya. Kenapa pula? Sebab bila mana dia gunakan hartanya itu untuk tujuan kemaksiatan, maka hatinya bukan bertambah jernih tetapi menjadi hitam. Ya? Gunakan duit yang ada ni, kaya-kaya dah, saja nak cuba nasib, tikan nombor juga, main judi juga. Nak tambah sekarang judi online, kan? Banyak benda lagi kau boleh buat. Ingat ke duk tengok handphone ni, duk baca berita ke tengok Facebook apa benda kan? Rupanya buat judi online. Nak? Pernah saya pergi kat luar kat dia senang udang mana.
Kita nak makan ni, tengah-tengah makan, dia tengok atas meja tu khusyuk yang 4 orang ni. Kan? Kita makan kat atas, duduk meja-meja bawah. Apa pasal orang tak sembang-sembang ni? Semua tekun dengan handphone ni kan? Rupanya main judi kuda kan dalam ni. 4 orang ni, orang ni. Ya? Datuk dah diam je kan? Order air je pun, kan? Rugi kedai. Kan? Kalau order makan banyak okey je kan? Order air je kan? Air kosong. Kan, rugi tempat dia. Jadi maksudnya macam tu. Kan, dia ada duit, dia ada harta. Pada dia tak apalah, aku ketepikan sikit duit aku ni untuk try nasib. Kokut benang tak? Kan? Kalau tuan-tuan lalu depan Budu Raya lah, yang berjemaah Magnum kan? Kan? Berapa hadiah sekarang? Kan, saya boleh lalu kemarin tadi lalu tak? Kan? Budu Raya lama, Budu Raya, kita lalu tu nak ke Bukit Bintang kan? Yang sebelah kanan kedai Magnum lah. Dia punya issue kot. Hadiah utama dia 13 juta. Siapalah kata kan. Macam mana lah orang boleh tak nak tikar nombor Magnum tu. Contoh dia bukan iklan lah. Kan. Kenapa tu kan. Kita lalu pun tengok mak kan. First price pun dah 13 juta lah tu. Kan. Nah. Apa kan. Sebab tu orang berani mencuba nasib. Apa salahnya kalau kau ambilkan 100, 200 pun masalahnya tak. Kita pun tak tahu macam mana dia main lah kan. Sebab hadiahnya itu. Jadi bagi orang yang kaki judi ni, makanya pada dia tak apa, cuba nasib. Tak rugi pun dia kata kan. Ni. Maka inilah akan menghitamkan hatinya. Ya, dan menghilangkan ia akan jernihnya. Dan melainkan ia daripada zikrullah. Kecuali dia ingat pada Allah SWT seperti mana firman-Nya dalam surah At-Takasur ayat yang pertama dan kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Artinya melalaikan akan kamu daripada mengerjakan amal ibadah oleh bermegah-megah dengan harta dan anak pinak dan lainnya hingga ziarah kamu akan perkuburan. Maksudnya orang ni yang terlalai dengan harta ni tadi, dia akan berbangga-bangga dengan hartanya itu. Kalau sembang dengan orang ni, kedai kopi ke dekat pasar ke tepi pantai ke, kan? Dia akan sembang dengan orang. Saya tu tanah belah-belah sana pun sehati sana. Tak ada usaha lagi dah. Baru beli tu 5 hektar kan. Tak tahu nak buat apa sembang itu. Kan? Dia cerita tentang ni, dia cerita bermegah-megah. Dia cerita cara sembang dia tu dengan tujuan dia nak bermegah-megah. Cuma cara dia sampai dengan cara susah hati. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. 5 ekor tu orang baru beli hari tu. Ada orang tu nak jual tak? Dia nak cerita dia tu banyak duit. Kan? Tapi dengan cara sampai buat muka susah hati. Wah, ada kedai lagi 10 biji tu kan. Nak sewakan tu itu. Ada dah orang sewakan. Kan? Jadi supaya kita melopong dengar dia sembang tak? Supaya kita rasa, kayanya dia tu. Jadi orang yang macam ni, dia ceritakan tentang kemegahan hartanya itu, maka apa yang Allah sebut, dia akan cerita benda ni sampai dia masuk liang lahat. Sampai masuk kubur, memang mati lah kata. Tu hebohkan benda ni. Sebab apa? Sebab dia tidak menjadikan hartanya itu sebagai jalan untuk dia dekat pada Allah. Itu je lah. Kan? Sebab tu tuan-tuan, apa saja harta yang kita ada ni, semua kita niatkan. Ya, kita nak bawa pada jalan Allah SWT. Itu je. Walaupun rumah kita sekalipun. Nak hidupkan rumah tu dengan amal-amal yang baik kan. Artinya, hingga kamu mati dan ditanam kamu di dalam kubur, ketahui olehmu bahawasanya makna kikir itu menegah barang yang mewajibkan akan dia oleh syarak atau muru'ah. Ya, itu makna kikir. Sebab tu saya kata tadi, ya, kikir ini pandangan ulama kita dah bahas pada minggu yang lalu, ialah dia menahan hartanya daripada berbelanja untuk tujuan mencari redha Allah. Dia tak bayar zakat, dia tidak bersedekah, dia tak bantu orang susah, tapi duitnya itu lebih kepada nafsunya. Bila orang pergi tanya minta pada dia, aku mana ada duit. Dan dia pun tidak menunjuk-nunjuk macam dia ada duit, tapi dia banyak duit. Tapi hakikatnya tujuannya bukan untuk mencari redha Allah.
Kan? Buktinya dia tak bayar zakat. Kan? Kemudian zakat fitrah. Zakat fitrah pun cari yang paling murah kali. Tak? Cari yang paling murah sekali. Ya, jadinya itulah. Yang pertama seperti zakat. Dan nafkah isteri. Ini lagi teruk. Dalam zakat dia tak nak bayar. Dengan isteri sendiri pun berkira. Ya, okey boleh kata. Dan yang kedua seperti harta yang diberikan kepada penyair, syair kerana menegah cercanya, maka mereka yang tiada memberi akan isterinya. Okey. Dia kata ni tadi, yang diberikan kepada penyair, syair kerana menegah cercanya. Kalau hari ini orang yang ada kuasa, dia bayarlah pada media. Kalau cerita yang Vietnam aku sudahlah. Tak, dia bayar. Pada hakikatnya, dia bersikap berlawanan dengan apa yang ditonjolkan oleh media. Ataupun kawan-kawan dia sembang, belanja kedai kopi, makan, dia bayar, dia tu semua top up, dia bagi semua dah. Orang kalau dengar orang, cerita bagi pasal aku tau. Kau jangan cerita pula aku ni kaki kelab malam. Kau jangan cerita pula aku ni kaki tu kaki ni tau. Dengan orang kau cerita baik-baik tau. Jadi itulah. Kan? Dia belanja berikan tujuan untuk itu. Dan tiada memberi akan isterinya akan sesuap makanan yang lebih daripada nafkah yang wajib. Ya, maksudnya nafkah wajib pada isterinya itu untuk isteri dia ni berbelanja. Ya, sebab tu bila sebut tentang nafkah ini, walaupun isteri itu bekerja, dia tetap kena bagi. Ya, sebab isteri yang bekerja itu atas persetujuan bersama. Jadi wang yang isi poli itu milik dia lah, itu dia punya hal lah. Kita sebagai suami tetaplah kena bagi, sebab kita ni sebagai suami dan ketua keluarga dah kena bagi lah. Itu nafkah isteri. Ni kita kadang-kadang orang salah faham. Dia ingat bila dia bagi barang dapur tu 200-300 tu dia kira nafkah isteri. Mana maunya. Nak bagi itu dah 300 tak cukup lah. Tu barang dapur lah. Awak pandai-pandai dah jimat. Bukan. Untuk isteri, kadang-kadang isteri berkenan nak beli benda ni, berkenan nak beli benda tu. Kan atas dia sendiri dia nak beli kan. Ya, kalau suami nak ajak jom kita pergi shopping tu lain, boleh juga. Tak nak masalah, ajak awak, jom saya. Orang nak beli apa beli, nak ambil kad. Kan. Boleh juga. Jangan kita salah faham. Yang duit barang dapur tu kita pun faham juga, betul tak? Beras yang dia beli, gula dia beli, susu dia beli, kita pun bahan juga tak? Sebab komplain lagi, Nescafe mana dah habis dah. Awak tak beli hari tu, kan? Kita pun kita balon juga tak? Jadi bukanlah maksudnya nafkah isteri tu macam tu. Untuk dia lah, personal dia lah. Ya, sesuatu makanan yang lebih daripada nafkah yang wajib. Tiada dinamakan ia kikir dan penyingkat. Jadi tulis pangkat pemurah. Jadi tulis penyangkat pemurah itu memberi barang yang lebih atas yang wajib pada syarak dan pada muruah dan bahawasanya. Okey, kemudian dia kata lagi, kalau kita bagi pada isteri kita, ya, sekadar dengan cukupnya untuk tu tak ada masalah lah. Contoh kata tadi, kita bagi untuk belanja dia 300, 400 katakan. Itu memang dia punya sendiri, tak ada masalah pun. Bagi lebih pun boleh. Tapi contoh kalau kita bagi tak berpatutan lah. Dia nak beri balang keperluan dia. Kita bagi dengan kadar RM10, agak-agak lah sikit. RM10 top up dia dapat. Kawan tu nak juga beli bedak tepek-tepek sini ke. Untuk suami pun. Nak beli apa-apa lagi, tak ada RM10 sangat, tak ada lah. Kena bagi sesuai lah. Ya. Dan bahawasanya ubat bagi kikir itu dicampur pengetahuan dan pekerjaan. Jadi nak dapat ubat dia penyakit kikir ialah kena ada ilmu, ya? Dan juga amalan lah. Praktikkan kerjaan itu beramal. Adapun pengetahuan, maka bahawa mengetahui engkau akan siksa pada negeri akhirat dan dicela manusia di dalam dunia. Dapat azab lah. Di dunia pun dicela manusia, di akhirat pun ya, dia akan diazab. Dan mengetahui engkau akan bahawasanya harta itu tiada bersama-sama dengan dikau di dalam kubur. Lalu orang sebut, harta ni tak masuk kubur pun. Kau untuk sibuk-sibuk kubur pun tak masuk kubur pun.
kan, yang akan tinggal untuk orang yang masih hidup kat atas kubur ni. Engkau tak buat apa-apa pun melainkan amalan sahaja. Sebab tu lah fikir-fikir tak, amalan sahaja. Jadi kita selarikanlah. Dan hanya senyum yang menyertai akan dikau dalam kubur engkau itu segala amal engkau yang baik dan yang jahat. Kalau yang baik saja ikut tak apa dah, yang jahat tinggal, dua-dua ikut. Seperti bersedekah dan kikir, ya, ikut sekali. Dan bahawasanya segala harta itu milik bagi Allah Ta'ala dan memberi ia akan dikau daripadanya supaya engkau belanjakan pada pekerjaan yang berfaedah, dan bahawa engkau ketahui bahawasanya menahan akan harta itu jika kerana hendak bersedap-sedap dengan dia pada keinginan, maka pahala akhirat lebih sedap daripadanya. Maksudnya lebih nikmat lagi lah. Kalau kita fikir harta kita tu nak dapat nikmat dunia, sebenarnya kalau kita belanjakan untuk jalan Allah, lebih nikmat lagi di akhirat. Dan menunaikan keinginan itu tabiat binatang, ya, sebab nak ni dia nafsu, ya. Dan membelanjakan harta daripada taat itu tabiat mereka yang berakal. Dan jika adalah yang menegah harta dan menahannya itu kerana dicadang untuk anak, maka seolah-olah ia meninggalkan anaknya itu dengan kebaikan, dan datang ia akan Tuhannya dengan kejahatan. Ya, dia sibukkan tinggalkan harta ni untuk sibuk kumpul untuk anak. Anak dia dapat ada kebaikan harta tu. Tapi kalau dia sendiri lupa beramal untuk diri sendiri, kau bawa lah kejahatan kau masuk dalam kubur. Nah, sibukkan kumpul harta. Ni rumah ni nak bagi bagus, tak ada masalah pun. Tapi dia sibukkan kumpul harta ni untuk orang ni dan untuk diri dia berkalan dalam kubur mana? Ya, mana Qurannya, mana sedekahnya, mana ni. Dan datang ia akan Tuhannya dengan kejahatan, maka ini sehabis-habis bodoh. Kerana menyenangkan ia akan orang yang lain dengan memberi mudarat, ya, ia akan dirinya sendiri. Tu cakap tadi, dia duk heboh kumpulkan ni nak bagi pada ni anak, ni anak, ni anak ni, rupanya dia sendiri pun lupa nak beramal, ya, dengan amalan yang baik. Makanya rugilah dia. Inilah ni Ibrahim kata ni, ibarat orang bodoh lah. Engkau duk sibuk-sibuk tolong untuk orang lain, kau sendiri pun tak ada barang tak. Dan ada pun pekerjaan, maka bahawa memberati engkau akan diri engkau dan menggagahi engkau akan dia atas memberi dan atas maruah, dan sentiasa memperbuat engkau akan yang demikian itu hingga jadilah maruah itu adat bagi engkau, bahawa dan menipu engkau akan diri engkau dengan baik nama jika engkau pemurah. Pemurahan. Dan ini maksudnya dengan sifat pemurah tadi itu akan menjadikan kita orang yang baik. Maksudnya ada harta tu salurkan untuk kebaikan. Bukanlah kadang kita nak suruh sampai 100% harta kita bagi. Paling kurang kita ketepikan sikit. Kalau zakat pun kita hanya perlu bayar 2.5% sahaja daripada kadar yang wajib dizakatkan. Kan? Bukan suruh bagi 20% pun. Nak 2.5 sahaja. Kan bergantung jugalah pada jenis-jenis dekat pertanian minyak ni, dengan macam-macam lah, ikut pada kadar zakat. Jadinya bukan suruh bagi semua. Dan kalau kita ni tidak sampai pada kadar mewajibkan zakat, maka kita banyakkanlah bersedekah. Banyakkanlah bersedekah. Dan dengan mendapat balasan dunia dan akhirat, maka kemudian daripada sudah beradat engkau mengeluarkan harta dan pemurah, maka hendaklah menghilangkan aku akan ini tipu daya dengan diansur-ansur. Wallahu a'lam. Ya, makanya cubalah kita jauhkan, tinggalkan sifat kikir kalau ada dalam diri kita ini. Ya, beransur-ansur. Bagaimana cara kita meninggalkan? Dengan kita istiqamah bersedekah. Ya, tak banyak pun, tak apa, sedikit, tapi istiqamah. Apa itu istiqamah? Konsisten dalam bersedekah.
Kan? Itu akan setiap kali kita bersedekah, kita niatkan hati, ya Allah, kau buangkanlah sifat kikir dari itu, ya Allah. Kan minta Allah buang sifat kikir tak, buang sifat buruk-buruk ni, ya Allah. Kan? Niat yang baik-baik. Wallahu a'lam. Sungguhnya punya baik itu pada Allah SWT, orang kelemahan dan kekurangan. Saya mohon ampun dan maaf daripada kelemahan diri saya sendiri. Semoga Allah kurniakan kepada kita kefahaman dan kekuatan untuk amalkan dan sampaikan, insya-Allah. Bila kita akan sambung pada kuliah akan datang pada bab yang ke-6, pada menyatakan kasih akan kemegahan. Orang dah gila nama ni, yang kasih pada kemegahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa salatu wa salamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa zuhna fahma wa amalan maqbula. Allahumma ja'al jamal hadha jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.